saya yakin bahawa kerajaan kita percaya fasiliti kesihatan dalam negara kita ini mampu untuk menerima dan juga mampu untuk menggunakan vaksin COVID-19 ini. Inilah kerana pelaksanaan bukan hanya melibatkan fasiliti daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja, tetapi juga akan kita perluaskan kepada fasiliti kesihatan yang datang daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, antaranya ialah seperti Hospital Angkatan Tentera, Hospital Universiti dan lain-lain hospital. Kita juga akan mengkaji pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, terutamanya semasa fasa ketiga pelaksanaan. Ini maknanya daripada semasa ke semasa akan kita lihat keperluan kalau ada fasiliti lain untuk kita tambah bagi menentukan kemudahan ini dapat digunakan dengan sepenuh-penuhnya. Pertamanya saya nak jelaskan bahawa syarat utama vaksin COVID-19 ini ialah untuk didaftarkan dan digunakan nanti ialah vaksin ini telah mestinya diuji dengan rapi menerusi kajian klinikal berskala besar daripada fasa yang pertama hingga fasa ketiga. Jadi sebagai contoh, ujian klinikal fasa 3 ni untuk vaksin Pfizer ni, yang kita dah setuju dan meterai perjanjian ni. Ini sebenarnya telah melibatkan lebih 43,998 peserta dari pelbagai negara seperti US, ada Argentina, Brazil, Jerman, Afrika Selatan, Turki. Ini semualah tempat-tempat di mana ujian-ujian awal telah pun dilaksanakan. Dan jika digabungkan kesemua 12 vaksin yang berada di dalam ujian klinikal fasa 3, seramai 500,000 sebenarnya peserta yang telah pun terlibat. Jadi selepas menjalani ujian klinikal ini, semua data yang diperolehi akan dinilai oleh badan-badan antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, Pentadbiran Makanan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA dan juga Agensi Ubat-ubatan Eropah EMA. Di Malaysia pula, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia juga akan menilai data-data ini dan memastikan ianya selamat diambil oleh rakyat Malaysia. Dan ini makna tahap keberkesanan dan tahap keselamatan vaksin ini telah pun diuji di peringkat ujian klinikal yang saya sebutkan tadi. Dan proses pemberian vaksin setelah diperolehi nanti akan dilakukan secara berperingkat-peringkat dan dengan mengutamakan kumpulan berisiko tinggi yang mudah mendapat jangkitan COVID-19 sebelum diperluaskan pada kumpulan sasar yang lain. Dan yang berisiko tinggi ini antara lain ialah bagaimana yang kita tahu disebutkan tadi ialah petugas-petugas barisan hadapan, warga mas, orang tua, mereka yang menjadi pesakit mengidap penyakit tidak berjangkit NCD seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit pernafasan kronik dan sebagainya. Jadi oleh itu apabila ini telah pun diluluskan, maka barisan hadapan ataupun frontliners inilah dan juga kumpulan berisiko tinggi yang saya sebutkan tadi, bukanlah mereka ini dianggap sebagai uji kaji yang pertama. Macam orang kata dia jadi apa? Tikus mahal. Ya. Jadi mereka ini akan mendapat vaksin yang telah diuji dan juga terbukti selamat. Dan setelah vaksin ini digunakan, pemantauan berterusan secara atas sebab keselamatan dan keberkesanan ini akan terus dilakukan oleh bahagian Regulatory Farmasi Negara di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia.